Mereka kata gigi yang rosak boleh jadi menyakitkan. Tetapi bagi dua dokter gigi dari Texas, kekecewaan seorang pesakit bertukar menjadi obsesi yang membawa maut. Seorang veteran tentara yang nampaknya sangat marah karena gigi palsu barunya tidak muat seperti yang diinginkan, mengamuk di sebuah klinik pergigian sebelum keluar ke trap dan kembali dengan senjata api. Saya tak dapat rasa nadi. Hei. Dia saya ambil sarung tangan, Kat. Jauhkan rambut awak, ya. Saya sedang bercakap dengan MS sekarang. Rakaman kamera badan yang baru dikeluarkan daripada timbalan Sheriff Daerah Smith menunjukkan tindak balas kecemasan di tempat kejadian yang huru-hara serta detik-detik tegang ketika penembak itu ditahan. Countess! Teruskan undur ke belakang! Teruskan undur ke belakang! Tidak bercakap. Turunkan tangan Anda. Teruskan berjalan ke belakang. Ini adalah Inside the Crime yang dibawakan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Apabila pesakit ini datang untuk janji temu dengan dokter gigi dan kaki tangan sudah tahu mereka perlu berhati-hati. Tetapi tiada siapa yang dapat menjangka apa yang akan dilakukan oleh pesakit ini seterusnya. Ini berlaku pada 16 Mac 2022. Kita berada di Tyler, Texas. Seorang pesakit di cawangan Affordable Dentures and Implants tempatan telah menimbulkan kekecewaan. Menurut laporan insiden, jururawat menggambarkan pesakit itu sebagai seorang yang sukar. Dan pada hari itu, doktor-doktor merancang untuk memberitahu beliau bahwa beliau perlu mencari klinik pergigian lain untuk dikunjungi. Pejabat sheriff telah mengenal pasti pesakit itu sebagai Stephen Smith yang berumur 42 tahun. Dan Stephen tidak menerima berita itu dengan baik. Dr. Blake Sinclair yang berumur 59 tahun dan Dr. Jack Burrow yang berumur 75 tahun dilaporkan cuba menghalang Stephen daripada masuk semula ke premis tersebut. Beginilah laporan polis menggambarkan panggilan 911 awal. Petikan. Pihak pelapor memaklumkan seorang lelaki sedang bergaduh dengan kaki tangan di lokasi dan sedang meninggalkan tempat itu dengan sebuah kendaraan bernomor pendaftaran Texas. Pihak pelapor memaklumkan subjek telah kembali dan terdapat tembakan dilepaskan. Menerima panggilan daripada individu lain yang sedang menunggu di luar premis. Pemanggil memaklumkan bahawa subjek adalah lelaki kulit putih berumur 40-an yang sedang masuk ke dalam kenderaan di sebelahnya. Dia berada dalam sebuah truk Toyota putih model baharu yang menuju ke arah barat ke Walmart. Dimaklumkan bahawa suaminya berada di dalam premis bersama ibunya, tetapi pintu dikunci. Dimaklumkan bahawa kedua-dua dokter telah ditembak. Apabila anggota polis tiba di tempat kejadian, mereka mendapati kedua-dua lelaki itu terbaring di lantai di dalam pintu masuk. Kawak. Ada tuala dan barang-barang. Saya bukan penpoter guys. Hei. Biar saya ambil sarung tangan, Chat. Hei. Pegang rambut kamu supaya jelas. Ya. Saya ada MS di talian sekarang. Oke, dari mana dia dengar tuh? Kita ada dua orang yang tengok. Nama siapa? Burrows. Jack Burrows. Jack. Saya. Hanya cuba untuk melihat jika boleh. Timbalan-timbalan membantu Anda melakukan CPR sehingga paramedik tiba dan boleh mengambil alih. Dr. Sinclair dan Dr. Burrows, kedua-duanya telah dibawa ke hospital. Menurut rekod yang diperoleh oleh Law and Crime, Dr. Burrows disahkan meninggal dunia ketika beliau tiba. Dr. Sinclair telah dikejarkan untuk menjalani pembedahan kecemasan dan berada di ICU, tetapi beliau tidak berjaya diselamatkan. Di pejabat pergigian itu, detektif mula menjalankan siasatan mereka. 4 kelongsong peluru ditemui di tempat kejadian. Timbalan berkata, setiap mangsa telah ditembak 2 kali. Jadi, di pejabatnya, di lengan kanannya, di antara sini, tulangnya terputus sepenuhnya. Rasanya macam hanya kulit yang masih menyambungkannya. Saya cuma tengok sana. Jadi sekurang-kurangnya ada 2 tembakan di sebelah kanan, di sebelah kanannya. Apa langkah pertama dia bila dia sampai sini? Jadi Teresa. Jadi seorang memang dah ada di situ dan mereka dah baringkan dia ke sisi. Yang ini memang di sini. Dia juga dalam keadaan mengiring. Tapi mereka suruh kami baringkan dia terlentang untuk buat tekanan dada. Saya akan pergi. Saya belum keluar dari sini. Ya, seperti yang saya katakan, lengannya hanya tinggal kulit yang menyambungkan lengannya. Itu yang berada di sini tadi. Saya rasa mereka sudah dapatkannya. Saya gembira, Wak.
Okey, yang mana satu awak sedang rawat? Saya sedang merawat yang itu. Saya rasa itu mangsa kedua. Okey, jadi bila dia masuk, itu akan jadi nombor 2. Okey, dan awak tak tahu nama sesiapa atau apa-apa pun? Saya tak tahu apa-apa. Awak terus mula merawat dia dengan segera? Ya. Okey. Philip diminta untuk memberikan apa sahaja maklumat yang anda perlukan untuk lokasi itu. Itulah tempat Tyler sedang bersiap untuk pergi. Okey. Lihat saja saya pusing sampai terbuka. Jadi saya rasa perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah cuba dan cas beberapa bola. Waran geledah untuk waran segera. Mulakan dengan waran geledah dan kemudian anda boleh buat waran tangkap selepas kita dapatkan dia. Atau anda boleh buat waran geledah dan tangkap apa saja yang anda mahu lakukan. Baik. Ya, Kita depart. kita ada banyak saksi. Kalau saya boleh dapat salah seorang saksi, kata dia yang menembak, maka itu sudah memadai. Ya, jadi saya lebih suka guna waran tangkap. Itu membolehkan kita semua masuk ke sana. Jadi ada mana-mana saksi kata lelaki ini yang menembak dia? Saya tak tahu, saya belum bercakap dengan mana-mana daripada mereka tentang apa-apa. Biar saya pergi bercakap dengan mereka di luar sebab saya baru saja beritahu dia tadi. Ada seseorang yang berikan namanya. Jadi, maksud saya, Anda macam mana? Jay tak boleh tunggu. Mungkin lebih baik memeriksa keadaan staf. Ya, itu yang saya akan lakukan. Saya beritahu semua mereka yang mereka tak boleh keluar sehingga mereka dilepaskan oleh detektif. Kita ada beberapa detektif akan datang ke sini untuk menemu bual mereka. Mereka tidak dibenarkan bercakap dengan pihak berita sehingga selepas mereka dilepaskan. Dan saya juga beritahu mereka, jika ada sesiapa yang datang untuk ambil mereka, mereka perlu tunggu di luar sana di 31 buat sementara waktu. Jadi, kalau awak nak terus pergi ke pejabat, sebaik saja saya dapat maklumat itu, saya akan beritahu awak. Sebab apa yang saya perlukan, awak tahu, saya perlukan nama-nama mangsa. Saya perlu tahu salah seorang daripada mereka. Salah seorang daripada mereka ialah Ialah doktor itu. So, I need to Dr. Sinclair, apapun nama pertamanya. Seorang lagi yang mereka sebut ialah Blake Shelton. Adakah itu yang awak katakan? Blake Smith. Ya, saya akan perlukan. Saya akan dapatkan maklumat mangsa untuk awak dan saya akan letakkan nama saksi yang menyatakan siapa suspek kita. Ya. Tapi buat masa sekarang, kalau kita sekurang-kurangnya boleh dapatkan waran geledah untuk suspek, kita tahu kenderaan itu memang telah dikenal pasti dan dia berada di rumah yang didaftarkan atas namanya. Dan wanita itu dan Swinford nampak dia keluar dari kenderaan dan masuk ke dalam rumah. Okey. Macam mana kita tahu dia suspek? Itu perkara paling penting. Mereka beritan, apabila mereka hubungi Byron Warren, mereka berikan keterangan kenderaan dan nombor platnya. Ya. Dan kemudian mereka datang dan kemudian dia pergi ke rumah itu. Maka nombor plat itu menunjukkan padanan, jadi dia tiba di situ. ya jelas dia ada di sini pagi tadi. Jadi saya rasa dia kata dia ada di dalam rumah itu. Ya, itu bagus. Mereka kata suspek masuk ke dalam kenderaan itu dan pergi. Dan kenderaan itu berhenti di rumah itu. Faham. Jadi itu akan membolehkan kita masuk ke dalam rumah, ya? Kalau awak nak uruskan itu, saya akan dapatkan maklumat selebihnya kepada awak secepat mungkin, ya? Saya boleh uruskan itu, okey? Okey, baik. Itu akan jadi utama kita. Tyler mungkin akan mahu berjalan ke depan untuk pergi. Saya tahu. Saya akan ambil, saya akan pergi, saya akan ambil. Ambil. Terima kasih, Teresa. Oh ya. Baik, boleh awak cuba? Saya tahu 2 orang lagi akan datang untuk membantu dengan temu bual. Boleh awak mulakan dengan kaki tangan dan cuba dapatkan mereka kenal pasti siapa suspek itu. Sebaik saja kita dapat maklumat itu, awak boleh teruskan dengan restoran awak. Okey. apa lagi yang awak perlukan? Cuma kehadiran saja, bro. Hanya untuk mengawal keadaan ini. Apabila detektif bercakap dengan saksi-saksi, lebih banyak cerita mula terungkai. Berikut adalah apa yang dicatatkan dalam laporan case daripada temu bual dengan seorang pekerja bernama Ashley yang mengatakan dia merayu untuk nyawanya. Ashley berkata pesakit itu datang untuk janji temu hari ini. Namanya ialah Stephen Smith. Dia berkata lelaki itu sentiasa menjadi masalah setiap kali dia datang. Dia sangat marah dan kasar semasa menerima rawatan. Mereka sedang membuat satu set gigi palsu untuk Stephen dan Stephen telah datang hari ini untuk mengambilnya. Stephen dipanggil masuk untuk duduk di kerusi bagi menerima gigi palsunya. Stephen tidak berpuas hati dengan gigi palsu itu. Dia tidak menyukainya. Dia mahu uangnya dikembalikan. Mereka akan memulangkan uangnya. Dr. Burroughs memberitahu Stephen bahwa mereka akan tidak lagi menerimanya sebagai pesakit dan memulangkan uangnya. Stephen mengambil gigi palsu lamanya dan memberitahu juru rawat lain bahwa dia perlu melaraskan gigi palsu itu sebelum dia pergi. Dr. Burroughs memberitahu Stephen bahwa mereka tidak lagi menerimanya sebagai pesakit dan tiada apa yang mereka boleh lakukan untuknya. Stephen menjadi marah dan mengambil gigi palsu dari dulang, lalu melambungkan dulang itu ke udara. Stephen menolak pokok itu keluar dari tingkap. Stephen meluru keluar dari bilik, berlari dan coba membuka pintu. Tetapi terlanggar pintu karena dia tidak memusing pemegang dengan betul. Dia menjadi marah dan menghempas pintu itu terbuka. Ashley berkata, dia mula mengikuti Steve supaya dia boleh mengunci pintu selepas dia keluar untuk menghalangnya masuk semula.
Dr. Burroughs berjalan keluar mengejar Stephen dan memberitahu Stephen bahawa mereka akan menghubungi polis. Stephen masuk ke dalam truk dan berlagak seperti dia hendak pergi. Kemudian dia keluar dari truk itu. Ashley dan Dr. Burroughs sedang berjalan masuk semula ke dalam bangunan. Dia nampak Stephen meluru ke arah mereka, berlari. Ashley sempat masuk ke dalam pintu sebelum Dr. Burroughs. Dia berkata dia takut dan mahu mengunci pintu, tetapi dia tidak boleh mengunci Dr. Burroughs di luar bersama Stephen. Dia berdiri di pintu depan, dan pada masa itu, Dr. Sinclair sedang keluar. Dr. Sinclair coba memberitahu Stephen bahwa dia tidak boleh masuk semula. Stephen mula menjadi agresif dengan Dr. Sinclair dan menolaknya. Dr. Sinclair menolak Stephen keluar dari pintu. Stephen tidak dapat mengatasi kekuatan Dr. Sinclair, dan dia melihat Stephen mengeluarkan pistol dari poketnya. Stephen melepaskan satu tembakan, dan kemudian mengacukan pistol ke arahnya. Ashley berkata dia jatuh ke lantai di tepi pintu dan menggulungkan badan sambil merayu. "Tolong jangan, saya ada anak." Dia berkata Stephen berlari dan menolak Dr. Burroughs ke dalam pancuran air yang tercabut dari dinding. Stephen kemudian menembak Dr. Burroughs. Ashley berkata dia mendengar 3 das tembakan, tetapi tidak tahu kemana semua tembakan itu pergi. Ashley berkata dia melihat kedua-dua Dr. Sinclair dan Dr. Burroughs jatuh selepas mereka ditembak. Penyasa percaya Stephen Smith berniat untuk masuk ke bilik pesakit yang terletak di belakang pintu berkunci. Dia tidak pernah berjaya masuk, yang mungkin telah menyelamatkan lebih banyak nyawa. Seorang juru rawat lain mengesahkan apa yang diberitahu oleh Ashley kepada timbalan sheriff. Apabila kami menemu bual juru rawat Nikki yang menyatakan bahwa Stephen Smith telah datang ke pejabat selama beberapa bulan untuk mendapatkan gigi palsu, Nikki berkata mereka telah menyiapkan gigi palsu untuk Smith beberapa kali, dan setiap kali dia akan mengadu bahwa gigi palsu itu tidak betul. Nikki memaklumkan bahwa dia memberitahu Stephen bahwa dia perlu bercakap dengan Dr. Sinclair yang merupakan dokternya. Nikki memaklumkan bahwa Smith mula menjadi semakin marah dan malah bangun dari kerusi beberapa kali serta berdiri betul-betul di hadapan mereka semasa mereka cuba membaiki gigi palsunya. Nikki memaklumkan bahawa dia meminta Smith untuk duduk semula di kerusi beberapa kali, tetapi dia enggan. Nikki memaklumkan apabila Dr. Sinclair masuk ke dalam bilik, Smith mula mengadu kepada Dr. Sinclair tentang gigi palsu itu. Dan Dr. Sinclair memberitahu Smith bahawa beliau rasa adalah lebih baik jika Smith pergi ke klinik gigi palsu lain. Nikki memaklumkan bahawa Dr. Sinclair memberitahu Smith mereka akan memulangkan wangnya. Dan Smith bertanya berapa banyak wang yang akan dipulangkan kepadanya. Dr. Sinclair memberitahu Smith bahawa dia akan menerima semua wangnya kecuali wang untuk gigi palsu awal kerana ia telah pun dibuat. Nikki memaklumkan bahawa Smith menuntut acuan giginya dikembalikan. Dan Dr. Sinclair memberitahu Smith bahawa acuan tersebut dimusnahkan selepas gigi palsu dibuat. Sementara detektif berada di pejabat pergigian, yang lain menuju ke rumah Stephen. Setelah pekerja-pekerja mengenal pasti dia sebagai suspek, timbalan syarif pergi untuk melihat sama ada dia telah pulang ke rumah. Dan mereka benar-benar melihat dia masuk ke dalam kawasan rumah dan masuk ke dalam. Pihak penguat kuasa undang-undang memastikan semua jalan di sekitar rumah itu disekap dan merancang cara untuk membawa Smith keluar dari rumah dengan selamat. Ada 5 saksi di dalam bangunan. Dia hanya akan mencatat. Dia adalah pistol Spara automatik 9mm berwarna hitam. KKL3, saya akan tunggu sehingga anda sampai sebelum sesiapa mendekati kediaman itu. Saya baru sahaja hantar gambar kepada kamu semua. Stephen Smith. Di mana suspek itu? Saya percaya ia akan berada di Spring Creek. Spring Creek. Okey, saya akan ambil lebih banyak gambar. Awak perlukan bantuan kami? Apa yang awak perlukan daripada kami? 2 orang telah ditembak. Mereka sedang dalam perjalanan ke hospital. Mereka sedang dalam perjalanan ke hospital. Saya tak tahu sekarang, bro. Saya cuma... Tyler sedang dalam perjalanan dengan kenderaan berperisai Bearcat dan pasukan SWAT mereka. Pasukan SWAT kita juga sedang dalam perjalanan. Polis Tyler sedang dalam perjalanan dengan Bearcat yang sedang dihidupkan. Baiklah, jadi ya itu akan jadi satu lagi video tentang Springfield. Kita akan berikan ia satu perkahwinan baru. Spring Creek Drive. Spring Creek Drive. Yeah. Okey. Jadi kami ada pasukan dadah. Jadi cuma nak kawarkan apa saja yang kami ada. Ya, saya tahu Tyler SWAT sedang membantu SWAT daerah Smith. Betul.
Saya tak pasti sama ada dia tahu kita ada di sini, sejujurnya. Saya jaga bahagian belakang. Appleman ada di sana di Rice Road. Maaf, Holly Tree South Rice Road. Dengan siapa namanya tu? Tommy Goodman. Dan saya rasa ada seseorang di Carriage Drive. Mulakan pemeriksaan di laluan masuk itu. Tengok kalau ada ahli keluarga lain. Namanya Stephen Smith. Stephen Smith. Adakah kita tahu bahawa pelajar pertama terlepas kerana kita sedang melihat mereka di Facebook? Dan saya rasa Jessica baru sahaja menghantar kemas kini dalam sejarah telefonnya. Baiklah, ini kita sedang melihat kenderaan suspek iaitu Toyota itu. Jadi Larry Swift nampak dia pergi ke rumah itu. Larry Swift sedang menuju ke rumah itu. Jadi kita tahu itu orangnya. Saya cuma nak tahu kalau dia ada ahli keluarga lain yang mungkin ada di dalam sana. Dia dari cabang mana? Dispatch utama. Sebab dia seorang veteran. Okey. Dan dia juga seorang veteran. Jeff ya. Jeff kata pasukan SWAT sedang dalam perjalanan. Dan korang semua jual dia. Lieutenant Hobson. Jeff Hobson! Rumah dan truk itu dilaporkan milik ibu bapa Stephen Smith. Mereka bercakap dengan deputi sheriff di tempat kejadian. Menurut petikan laporan Cass, pada masa ini, saya mendengar melalui radio genggam bahwa ibu bapa suspek telah tiba di salah satu jalan yang disekat. Akhirnya, melalui radio genggam, seseorang memaklumkan bahwa ibu bapa telah berjaya menghubungi suspek, Stephen Smith, dan dia akan keluar dari kediaman itu. Laporan itu seterusnya menyatakan bahwa ibu bapa Stephen Smith memberitahu penyiasat bahwa dia tidak berkelakuan pelik sebelum temu janji pergigiannya. Mereka mengesahkan bahwa dia memang membawa senjata api, tetapi berkata dia hanya akan menggunakannya untuk mempertahankan diri. Dia apa? Dia berada di belakang, di sebuah bilik belakang rumah nampaknya. Ibu bapanya sedang bercakap dengannya sekarang. Kau kena keluar melalui pintu depan itu. Baiklah, kita pun jumpa di sini. Beritahu saja kami kalau kau dapat apa-apa. Baiklah. Kita boleh marah ke hadapan kalau aku beritahan. Berapa lama masa yang diambil untuk kapal terbang itu? Lebih kurang 5 minit. Temu, bantu dia dengan kamera hadapan. Hei, tidak. Tarik dia ke arah sini. Hei. Tarik drone keluar dari arah selatan. Datang kepada kami. Kami ada reaksi dari selatan. Beritahu dia supaya tengok ke kanan. Kita ada menara loceng, kita ada utility. 2. Tingkap. Saya takut sangat kalau dia kena berjaga sepanjang malam. Hei, di mana perisai itu? Saya akan pergi mendekatinya kalau kamu semua lindungi saya. Nampaknya semuanya sudah diambil alih. Saya tak tahu, tapi pisau-pisau itu memang begitu. Hei, datang ke arah kami. Teruskan bergerak ke belakang. Teruskan bergerak ke belakang. Pastikan tangan anda di atas. Teruskan berjalan ke belakang. Dirty! Kita akan tarik dia ke sebelah sini. Kami tarik ke arah kamu. Kembali, Darty. Darty, olah ke belakang. Apa yang kamu dapat, Darty? Darty, mundur ke belakang. Terus mundur. Terus mundur. Terus mundur. Darty, kita akan bawa dia ke arah kita. S3104. Baik. Semua terima makluman itu. Suspek sudah ditahan. Ada sesiapa lagi dalam rumah? Ada siapa lagi dalam rumah? Ada sesiapa yang sedang memerhati? Awak ada kawan di talian? Kena. Gambar tentangnya ya. Dan tak sepatutnya ada orang lain dalam rumah ni. Buat di belakang saya. Tolong ambil semula. Kita akan periksa rumah ini. Sebenarnya, periksa rumah bermaksud memeriksa seluruh rumah. Kita berada di sini. Kita kena bersedia untuk bertindak. Ya, saya tak ada itu. Saya tak ada sesiapa di sini. Daerah belum cukup kaki tangan lagi. Mereka minta bantuan kita. Sepatutnya mereka berada di tepi lorong dalam rumah. Baiklah, hebat ya. Okey, kita bertiak. Apa yang akan kita lakukan? Saya fikir kita akan tamatkan. Baiklah, semua orang di luar sana. Ya. Baiklah.
Kamera badan dihidupkan. Kita akan alihkan dia. Kau, okey bro. Tenang saja. Betul-betul you luar rumah. Dan saya perlu lihat kamu semua bersedia untuk membuat pemeriksaan. Kamu semua sudah bersedia? Ada perisai tak? Baiklah. Baiklah, saya akan hadapinya. Baiklah, terpulang pada awak. Jerislah. Tunggu dengan lelaki daerah itu. Baiklah, Andi. Hey. Kita akan pergi ke sebelah sini. Kita akan mendekati dari sebelah sini. Mari undur ke belakang. Saya akan letakkan mereka dalam milik saya. Mari ke sini. Apa yang kita akan buat dalam lori ini sekarang? Nama awak Stephen, kan? Ya, Steve. Saya akan layan awak dengan baik, okey? Saya tak akan layan awak dengan teruk atau apa-apa. Hey, duduk di sini ya. Awak panas? Awak okey. Awak boleh ambil masa awak. Awak panas? Saya berpeluh sikit. Hey, apa yang saya akan buat ialah saya akan buka pendingin hawa supaya ia jadi sejuk di sini. Ada lubang udara di atas sini. Saya akan buka lubang udara supaya ia mula menyejukkan. Okey? Saya akan turunkan tingkap ini. Mereka sudah ada kunci mereka. Hey, saya akan biarkan saja di situ buat masa sekarang. Saya akan tutup pintu ini supaya awak boleh sejukkan diri sedikit, okey? Apabila pegawai polis menggeledah Stephen Smith, mereka menyadari dia memakai jaket kalis peluru yang mereka tanggalkan dan jadikan sebagai bahan bukti. Hey Stephen, baiklah kawan. Baiklah, mari keluar ikut sini. Pusing ke arah sini. Kamu jalan ikut sini. Jalan ke pintu ini. Langkah naik, langkah besar. Saya pergi ke sini. Baiklah, hei kawan, saya akan tunggu sampai ada orang lain masuk sini sebelum saya ambil dia daripada awak. Satu saat. Ya, tuan. Jangan lepaskan tangan kamu dengan lembut. Okey. Kita kena tunggu beberapa minit ya. Kalau kamu nak duduk di salah satu kerusi ni, silakan. Maksud kamu botol air? Ya, tolong. Biar saya tengok kalau saya boleh dapatkan satu. Sebaik sahaja dia ditempatkan di bilik soal siasat, Stephen Smith ditinggalkan bersendirian. Dia duduk seketika, kemudian bangun dan berjalan-jalan di sekitar bilik. Selalunya berdiri di sudut di mana kamera pengawasan bilik tidak dapat melihatnya. Selepas kira-kira 1,5 jam di dalam bilik itu, Smith melakukan sesuatu yang pelik. Dia nampak seperti menjatuhkan sesuatu dan dia mencarinya di atas lantai. Kemudian dia baring dengan tangan di belakang badannya dan coba untuk mengambilnya. Kita tak boleh buat begitu. Baiklah, awak terlepas satu. Saya kena buat yang ini. Klip rambut. Nah, cepat. Ia ada pada beg kecil. Di mana? Ia ada di sebelah kanan saya. Berdiri. Saya cuma cuba untuk bangun. Berdiri. Sedia? Lepaskan. Oke. Ya. Maaf, saya terlupa tentangnya. Kau letakkan di situ atas sebab tertentu. Saya cukup pasti. Saya tahu kenapa. Dan saya faham. Baiklah. Saya akan pastikan tiada apa-apa lagi pada awak. Saya hargai awak ikut bajet ini. Okey? Tiada apa-apa lagi pada awak. Hah? Awak pasti. Tak ada apa-apa dalam buat awak. Tak ada. Yang saya terlepas pandang. Sebenarnya saya tak periksa buat awak. Hei, duduk dulu. Macam tu. Biar saya tengok bat ni. Tengok yang satu lagi dengan cepat. Langkah ke sebelah sini macam tu.
Sepanjang masa ini, para deputi membantu Stephen minum botol air ketiga dan keempatnya. Stephen memberitahu timbalan-timbalan bahwa dia dahaga dan mengalami dehidrasi, tetapi dia juga berasa loya. Jadi mereka tinggalkan tong sampah berhampiran Stephen sekiranya dia muntah. 1 jam kemudian, 2 detektif wanita masuk untuk menyoal siasatnya. Hai Stephen, apa kabar? Nama saya Teresa Smith. Saya di sini. Saya seorang detektif di pejabat sheriff daerah Smith, oke? Ini detektif Brock. Walk, oke? Saya rasa sedikit pening. Baiklah, awak perlukan air atau apa-apa? Awak nak saya ambilkan air untuk awak? Dan saya rasa sedikit loya. Oke, baiklah. Ya, sedikit. Mungkin kita akan ambilkan air untuk awak sekejap lagi. Bahu dan pergelangan tangan saya sakit agak teruk. Biar saya tanya awak begini. Biar saya cakap, katakanlah begini. Jika saya buka gari awak, Saya tak akan cederakan diri sendiri atau sesiapapun. Dan saya tak akan coba buat begitu. baiklah. Saya okey untuk buat begitu, asalkan awak ada sekali, okey? Teruskan saja dan condongkan ia ke atas. Ia memang penuh sangat, jadi saya tak sengaja tertumpah pada awak. Cuma gelengkan kepala, ada sesuatu yang tertarik. Awak nak minuman lagi? Teruskan saja dan beri semuanya kepada saya. Okey. Boy. Hei, tengok. Kalau saya bagi macam tu, saya tak nak awak buang. Ya, kami tak buang. Jadi kita minum sikit-sikit saja, okey? Saya tahu awak dahaga. Baiklah, mari kita tengok. Saya akan layan awak macam anak saya sendiri, okey? Saya akan pastikan awak tak muntah. Baiklah, kita ambil minuman lagi sebentar lagi, okey? Kadang-kadang kalau awak minum terlalu cepat dan perut awak dah rasa tak selesa, nanti... Ya. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan semua perkara itu, okey, sekejap saja. Saya tahu awak dah dengar ini sebelum ini, tapi saya akan lakukannya sekali lagi, okey? Saya akan bacakan amaran Miranda kepada awak, okey? Baiklah. Baiklah, jadi sekejap saja awak mempunyai hak untuk berdiam diri dan tidak membuat sebarang kenyataan langsung. Dan apa-apa kenyataan yang awak buat boleh digunakan terhadap awak semasa perbicaraan awak. Apa-apa kenyataan yang awak buat boleh digunakan sebagai bukti terhadap awak di mahkamah. Awak mempunyai hak untuk mendapatkan peguam hadir bagi menasihati awak sebelum dan semasa sebarang soal siasat. Jika awak tidak mampu untuk mendapatkan peguam, awak berhak untuk diberikan seorang peguam bagi menasihati awak sebelum dan semasa sebarang soal siasat. Dan awak berhak untuk menamatkan temu bual ini pada bila-bila masa. Adakah awak faham hak-hak ini, Reggie? Saya ingin meminta seorang peguam untuk bercakap sebelum temu bual ini dijalankan. Baiklah, okey. Jadi anda mahu seorang peguam semasa anda ditemu bual? Adakah itu okey? Kami faham. Ya, baiklah. Itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Kami akan bantu awak. Seperti yang saya katakan, kami sudah sediakan air untuk awak. Awak perlukan apa-apa lagi? Kenapa awak rasa loya sekarang? Maksud saya, adakah awak makan sesuatu? Tidak, mungkin sebab saya minum terlalu banyak air dan saya rasa dehidrasi seperti biasa. Sebab itu, saya cuba minum banyak air. Ya. Awak nak minuman lagi sebelum kita pergi? Ya, tolong. Biar saya tengok kalau saya boleh betulkan barang tu ya. Baiklah. Tarik nafas dalam-dalam sekejap. Saya cuma tak nak awak jadi terlalu sakit sebab minum terlalu banyak. Itu mungkin dah cukup untuk sementara waktu. Selepas hampir 4 jam dengan tangan bergari di belakang, para deputi akhirnya membenarkan dia bergerak sedikit. Jadi hati-hati dengan laci di belakang kita. Dan kami akan benarkan awak keluarkan tangan dari belakang, oke? Saya tahu ini mungkin mengganggu awak. Saya akan nampak bodoh, kan? Oke. Mari sini sekejap.
Mereka charge untuk ketukan laju yang menepis tangan kau. Betul tu. Kau okey. Datang ke situ. Tarik gula aku. Tolong. Terima kasih. Biar saya tanggalkan ini dari awak sekejap ya. Saya cuma nak alihkan ini ke depan sedikit dari belakang awak. Okey bro, untuk makluman awak, saya akan periksa awak sekejap. Nak pastikan awak tak ada kunci gari. Ada pisau. Saya tahu mereka dah tukar apa-apa di kaki. Awak ada apa-apa pada awak sekarang? Tak ada gelang atau apa-apa? Tak ada. Okey. Tak, saya cuma tahu gelang. Tak ada. Cuma tali pinggang. Tanggalkan tali pinggang itu. Tali kasut, kami akan buka tali pinggang di sini. Saya akan tengok itu. Kami akan tanggalkan tali pinggang awak untuk awak. Tanggalkan. Seluar saya mungkin akan melorot. Oh, awak boleh pegang dengan tangan awak. Tak apa. Maksud saya, awak jangan hulurkan tangan dan biarkan ia jatuh. Teruskan saja. Ya, jadi saya sedang tarik. Boleh awak tarik keluar dari situ? Kita akan ambil minuman itu sekejap lagi. Saya akan buka kasut awak juga. Lepas tu kita akan biar awak duduk sini tanpa gari untuk seketika, bro. Saya tahu mesti tak selesa. Ya, teruskan dan buka kasut tu. Sebaik saja awak dapat luruskan tangan awak sikit. Tangan saya rasa sangat kaku. Saya akan kunci ini. Pastikan awak kunci semula. Smith kemudian kembali, dan dia melakukan pelbagai regangan di dinding dan kerusi, memberi tumpuan pada bahu dan belakangnya. Dia juga masih minum air. Apabila penyiasat menghantarnya kembali ke penjara, dia perlu memakai gari semula. Tetapi kali ini, mereka memakaikannya 2 set gari. Baiklah, bro. Jadi kita akan pergi ke penjara, okey? Baiklah, kau nak pakai balik baju kau untuk kami? Boleh saya guna tandas dalam perjalanan nanti? Bila kita sampai sana, saya nak awak pergi. Ia betul-betul di seberang sana, cuma 1 blok saja, okey? Ya, memang tak jauh langsung. Tapi apa yang kita boleh buat kali ini ialah kita akan pasang 2 gari pada awak. Ya, saya akan ada 2 set pasok awak. Although kita gitu. Ya, bro. Awak okey? Tak, saya tak apa-apa. Itu semua yang awak boleh rasa. Kali ini, pakai baju di bawahnya, okey? Okey, macam tu. Teruskan. Jadi ia akan jadi sedikit lebih ketat, tapi ia tak akan berada. Hotel. Saya tahu ia akan menarik awak sedikit saja, tapi macam itulah. Aduh. Perut saya akan kejang. Okey. Kita tak akan berada dalam penderaan saya, okey? Pastikan mereka tak tahu. Berganda. Baiklah. Smith telah didakwa atas tuduhan bunuh yang membawa hukuman mati terhadap lebih daripada seorang mangsa. Pendakwa Smith County akhirnya memutuskan untuk tidak menuntut hukuman mati. Pada Januari 2024, Stephen Smith mengaku bersalah atas pertuduhannya, dan dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan parol.
Rekod dalam talian menunjukkan dia sedang menjalani hukuman di penjara negeri di Tennessee Colony, Texas. Terima kasih kerana menonton episod Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan berjumpa lagi di sini esok dengan kes yang lain.